Assalamualaikum dan salam sejahtera. Peningkatan cukai minuman bergula SSB yang dijangka diumumkan dalam Belanjawan 2025 dijangka memberi kesan kepada pengilang minuman manis. CIMB Securities menjangka pengilang akan memindahkan kesan kos cukai itu kepada pengguna. Firma itu turut menjangka pengilang mengurangkan kandungan gula dalam produk supaya berada di bawah ambang cukai minuman bergula. Ia selain memperluaskan rangkaian produk dengan kandungan gula lebih rendah agar tidak terjejas dengan kenaikan cukai itu. Untuk rekod, kerajaan berjaya mengurangkan penggunaan minuman bergula sehingga lebih 9% di seluruh negara selepas kenaikan SSB kepada 50 sen seliter dalam Belanjawan 2024. Harga minyak sawit mentah MSM dijangka bergerak sekitar RM4,000 satu tan menjelang akhir tahun ini. Ia berbanding antara RM3,800 hingga RM4,200 satu tan. Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB, Dato' Ahmad Parviz Gulam Kadir berkata, para stok ketika ini meningkat. Stok tempatan juga diharap kekal di bawah 2 juta tan. Pengeluaran MSM negara meningkat kepada 1.89 juta tan Ogos lalu dengan stok MSM turut naik 2.5%. Manakala ekspor minyak sawit pula susut 9.7% kepada 1.53 juta tan berbanding Julai lalu. Harga besi turun sehingga 1.4% di seluruh negara bulan lalu. Bagaimanapun, menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, harga bahan pembinaan seperti simen dan pasir mencatatkan peningkatan. Penurunan tertinggi harga besi dicatatkan di Terengganu dan Kelantan diikuti Miri, Selangor, Kuala Lumpur, Melaka dan Negeri Sembilan. Sementara itu, indeks harga seunit simen juga meningkat antara 0.3% hingga 1.6% dengan peningkatan tertinggi di Johor diikuti Pahang, Terengganu dan Kelantan. Peningkatan juga direkodkan bagi indeks harga seunit pasir dan batu baur. Sektor perindustrian negara dijangka terus meningkat tahun ini didorong permintaan domestik yang kukuh dan pemulihan pasaran global. Menurut Public Investment Bank, indeks pengeluaran perindustrian IPP meningkat 5.3% pada Julai dipacu pertumbuhan kukuh sektor pembuatan. Pasaran semikonduktor global juga diunjur berkembang 16% dengan sektor elektrik dan elektronik menyumbang lebih 40%. Ekspor barangan dan perkhidmatan turut berkembang 5.4%. Sementara itu, perdagangan barangan global terus pulih menjelang suku ketiga selepas mencatat penurunan tahun lalu. Bagaimanapun, Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO berkata, prospek perdagangan global mungkin mengalami ketidaktentuan. Ia berikutan ketegangan geopolitik dan pendirian dasar monetari yang berubah. Bursa Malaysia ditutup rendah hari ini selari penjualan besar-besaran saham serantau. Pada jam 5 petang, FBM KLCI jatuh 20.55 mata kepada 1,639.8. Kaunter rugi melalui untung pada 825 berbanding 283, manakala 433 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut Rakuten Trade Research, pasaran saham Asia terkesan susulan pelabur bimbang Rizab Persekutuan Amerika Syarikat akan menangguh penurunan kadar faedahnya. Baik, sekian laporan Detik Niaga. Teruskan menonton TV3. Oleh itu, salam hormat dan Assalamualaikum.